Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 19 daripada surah Al-Qiyamah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 20 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadirah إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Yang bermaksud, sedarlah wahai orang-orang yang lalai. Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu. Bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Ayat ni dimulai Allah Ta'ala dengan kalla. Kalla biasanya dimaknai dengan harfu rada'. Huruf yang bertujuan untuk menafikan ataupun membantah anggapan yang disebutkan sebelumnya. Apa yang disebutkan sebelum ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keingkaran orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan yaumul ba'ts, akan hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Maka Allah Taala sebut dekat sini, kalla laisa kama za'amtum. Hari kebangkitan tu tidaklah sebagaimana yang kamu dakwa. Kamu dakwa tak mungkin, kamu fikir mustahil, kamu kata tak boleh. Kalla, tidak seperti mana yang kamu dakwa, wahai orang-orang yang lalai, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang yang tak beriman. Bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kamu sentiasa mencintai kehidupan yang al-ajilah, kehidupan yang segera. Jadi sebenarnya yang membuat engkau tidak percaya akan hari akhirat, akan hari kebangkitan itu ialah kecintaanmu yang melampau terhadap kehidupan yang ajilah ni. Kehidupan yang segera ini. Apa dia? Kehidupan dunia. Dunia ini ialah kehidupan yang segera, kehidupan yang cepat. Kenapa Allah Ta'ala sebut dunia ini kehidupan yang segera? Ya, li'anna dunya na'imuha wa ladzatuha ajilah. Kerana dunia ni dan segala kenikmatannya, kelazatannya itu kenikmatan yang segera. Segera didapatkan dan segera juga berakhir. Wal insanu muli'un bihubbil ajil. Dan manusia ni biasanya dia mencintai yang segera. Sebab itulah ramai orang, kalau ganjaran suatu amalan tu diberikan dekat dunia ni, dia suka sangat. Tetapi kalau ganjaran tu nanti diberi di akhirat, dia tak excited pun dengan tu. Dia macam tak tertarik dengan amalan tu. Kenapa? Dia fikir lama lagi tu. Yang dia nak sekarang ni. Manusia ni mempunyai sikaf.
mereka mempunyai sikap ingin segera, semua nak cepat. Bukan hanya dalam perkara duniawi saja, bahkan dalam urusan agama pun ramai manusia yang menginginkan ganjaran yang segera. Padahal ganjaran akhirat itu ialah terbaik. Wal akhiratu mutaakhirun ma fiha minan na'imil muqim. Akhirat itu sengaja Allah Ta'ala tangguhkan, Allah Ta'ala lewatkan memberikan ganjarannya kerana ia adalah kenikmatan yang berkekalan. Kenikmatan dunia ni segera dapat, tapi segera juga habis. Kenikmatan akhirat Allah lewatkan untuk memberikan kenikmatan itu kepada kita kerana ia adalah kenikmatan yang al-muqim, kenikmatan yang berkekalan buat selama-lamanya. Falidzalika ghafaltum anha wa taraktumuha. Oleh kerana itulah kamu lalai daripadanya dan kamu meninggalkannya. Oleh kerana kenikmatan akhirat itu dilambatkan Allah Ta'ala nanti di akhirat, maka ramai daripada kalangan manusia ni yang melalaikan dan meninggalkannya. Ya, ka'annakum lam takhluqu laha, sehingga akan seolah-olah setengah orang dia bukan dicipta untuk ke akhirat. Kita ni dicipta Allah Ta'ala untuk tinggal di sana. Dekat dunia ni kita sementara saja. Kita akan duduk lama di akhirat nanti. Tetapi oleh kerana sikap manusia ni yang menginginkan kenikmatan yang segera, kehidupan dunia yang cepat berakhir ni, sehingga akan mereka melalaikan akhirat dan meninggalkannya. Ka'annakum lam takhluqu laha, sehingga akan seolah-olah mereka bukan dicipta untuk kemudian nanti dihidupkan di akhirat. Wa ka'anna hadhihi ad-dar hiya darul qarar, seolah-olah bagi setengah orang dunia ni inilah tempat tinggal dia untuk menetap buat selama-lamanya. Allati tubtilu fiha nafaisul umur, nafaisal umur, padahal dunia ni hanyalah tempat kita menghabiskan nafas-nafas usia kita, nafas-nafas umur kita. Wa yas'a laha ana al-laili wan nahar. Oleh kerana dia fikir dunia ni adalah tempat dia menetap buat selama-lamanya, dia pun sibuk bekerja siang dan malam untuk dunia ni. Wa bihadza inqalabat alaikumul haqiqah, maka dengan inilah terbalik bagi mereka hakikat. Hakikatnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Hakikatnya akhirat itulah negeri buat selama-lamanya, bukan dunia ni. Tetapi oleh kerana kecintaan mereka terhadap sesuatu yang segera daripada kenikmatan dunia ni, maka mereka pun sibuk dengan dunia dan melupakan, bahkan tidak mempercayai akan adanya kehidupan akhirat. Ya. Wa hasala minal khasar ma hasala, sehingga kan nanti mereka akan merugi di akhirat. Falau athartumul akhirah 'ala dunya, seandainya kamu mengutamakan kehidupan akhirat berbanding dunia, wa nadhartum lil awaqib nazara al basir al aqil, dan kamu memandang kehidupan yang akan datang ni nanti dengan cara pandang orang yang cerdik, la anjahtum, pasti kamu akan selamat, wa rabahtum ribhan, dan kamu akan untung besar, la khasara ma'ah, tidak ada sedikit pun kerugian padanya, wa faztum fawzan la shiqa'a yushibuhu, dan kamu akan menang dengan kemenangan yang besar yang tidak ada kecelakaan, yang tidak ada keburukan lagi padanya. Ya. Jadi pada ayat 20 ni Allah Ta'ala mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah, tidak, ya, sedarlah wahai orang-orang yang lalai, kamu sentiasa mencintai kehidupan yang al-ajilah, kehidupan yang segera, kehidupan yang cepat habisnya. Jadi dunia ni Allah Ta'ala gambarkan ia al-ajilah, kehidupan yang segera, cepat dapat tapi cepat habis. Ya, tak ada yang berkekalan. Maka kita jangan salah dalam
menentukan arah hidup kita. Jangan sampai kita lebih mencintai kehidupan yang segera ni daripada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ni, kehidupan yang segera ni, dia segera berakhir. Tidak akan ada yang berkekalan. Dan ini mengajarkan kepada kita ayat 20 dan ayat 21 bahawa ketika mana seseorang terlampau cinta dengan kehidupan yang segera di dunia ini, itu membuat dia lupa meninggalkan kehidupan akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat 21, وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ, dan kamu tidak menghiraukan bekalan hari akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Kenapa? Kerana dia dah sibuk dengan dunia. Matlamat hidup dia dunia. So akhirat akan tinggal. Akhirat dia akan lupa. Padahal bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sepatutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu mestilah lebih baik bagi kita daripada dunia. So, oleh kerana itu sepatutnya akhirat ialah menjadi matlamat utama kita dalam hidup ni, bukan dunia yang menjadi matlamat utama kita. Kerana dunia ni kenikmatan dia ada, tetapi tidak ada kenikmatan yang berkekalan. Semua pasti akan berakhir. Masa muda berakhir dengan masa tua. Masa sihat berakhir dengan masa sakit. Kaya berakhir dengan miskin. Dan kemudian nikmat hidup akan berakhir dengan mati. Siapapun di antara manusia ini pasti dia akan mati. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kematian itu sebagai al-yaqin, sesuatu yang diyakini. Kerana semua orang percaya, semua orang yakin bahawa dia akan mati tanpa ada sebarang keraguan padanya. Baik, kita teruskan ayat 22. Allah mengatakan, wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman berseri-seri. Ni Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat. Allah mengatakan, wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah mereka pada ketika itu indah, berseri-seri. Wajah siapa ini? Wajah orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat berbanding dunia. Ya. Orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat berbanding dunia. Kenapa wajah mereka ini berseri-seri? Ya. Mimma hum fihi min na'imil qulub. Kerana kenikmatan yang ada dalam hati mereka. Orang kalau dia bahagia, akan nampak daripada wajah tu. Kalau hati dia senang, kita akan nampak daripada wajah dia terpancar keindahan. Wajahnya bercahaya, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Kerana hati dia bahagia. Maka orang-orang yang beriman dekat akhirat nanti, kata Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah mereka ini indah, berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Kerana mereka sangat bahagia pada ketika itu. Mereka sangat senang pada ketika itu. Kenapa mereka sangat senang? Kerana dia telah pun menerima ganjaran kepenatan ibadat dia selama dia hidup dekat dunia. Seperti orang yang bekerja selama 1 bulan dan kemudian dia menerima gaji yang maksimum daripada hasil kerja dia tu. Sudah tentulah dia bangga, sudah tentulah hati dia bahagia. Bila mana hati bahagia, tenang, selesa, maka itu juga terpancar daripada wajah. Maka orang-orang yang hatinya bahagia biasanya wajahnya ceria. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya sedang diselimuti kesusahan, duka cita, kesedihan dan lain sebagainya, biasanya juga akan nampak daripada wajah mereka. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah mereka pada ketika itu indah, berseri-seri, bercahaya. Kemudian pada ayat 23, ila rabbiha nadhirah. Bahkan bukan sekadar mereka menikmati pelbagai kenikmatan yang ada di akhirat, bahkan mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanzuru ila rabbihim ala hasbi maratibihim.
ahli syurga tu nanti mereka akan melihat Allah mengikut kedudukan masing-masing. Jadi tak sama semua. Kerana di dalam syurga itu pun ada kedudukan yang berbeza. Ada yang berada pada tingkat paling tinggi, ada tengah, bahkan mungkin ada bawah. Ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis bahawa syurga Allah Ta'ala yang paling tinggi itu ialah Jannatul Firdaus, syurga Al-Firdaus. Maka Nabi mengatakan, idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus. Kalau kamu nak minta syurga pada Allah, mintalah syurga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Kerana syurga Firdaus ni ialah syurga yang paling tinggi. Maka kalau tak dapat yang paling tinggi, sekurang-kurangnya yang di bawah itulah, ya. So mereka ahli syurga tu nanti memandang Allah Ta'ala, dapat melihat Allah. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadal qamar. Kamu nanti akan melihat wajah Tuhan kamu di akhirat sebagaimana kamu lihat bulan purnama ini, kata Nabi SAW. Ya. Tetapi mereka yang melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti, di dalam syurga ni, ini tak sama. Ada kedudukan-kedudukan masing-masing. Maka disebutkan misalnya oleh Al-Imam As-Sa'di, minhum man yanzuruhu kulla yawmin bukratan wa asya. Ada nanti sebahagian daripada ahli syurga tu, mereka dapat melihat Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari, iaitulah pada waktu pagi dan pada waktu petang. So mereka akan dapat melihat Allah Ta'ala. Wa minhum man yanzuru kulla jum'atin marratan wahidah. Dan ada juga di dalam kalangan mereka yang melihat Allah Ta'ala sekali saja dalam seminggu, iaitulah pada hari Jumaat. Fayatamatta'una bin nazri ila wajhil karim. Maka nanti ahli syurga itu mereka sangat-sangat menikmati, sangat-sangat bahagia ketika mana menyaksikan wajah Rabb mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi laysa kamithlihi syai', yang mana wajah Allah tu tidak ada serupa dengan sesuatu apapun. Fa idza ra'awhu nasumahum fihi minan na'im wa hasala lahum minal ladzat was surur ma la yumkinu at-ta'bir anhu. Maka nanti apabila ahli syurga itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan lupa terhadap pelbagai kenikmatan yang ada di dalam syurga. Walaupun kenikmatan dalam syurga itu luar biasa dahsyat, tetapi ketika mana nanti ahli syurga dapat menyaksikan Allah Ta'ala, maka itulah kenikmatan paling besar dalam hidup mereka. Ya, ma la yumkinu at-ta'bir anhu. Itu adalah antara kenikmatan yang tak dapat dijelaskan. Sukar untuk dijelaskan bagaimana kenikmatan itu. Ya, tetapi kenikmatan itu zahir, nyata. Wa nadarat wujuhuhum fazdadu jamalan ila jamalihim. Maka nanti wajah mereka berseri, maka semakin bertambah dan semakin bertambah. Fanas'alullah al-karim ayyaja'alana ma'ahum. Maka kita perlu sentiasa berdoa meminta kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk daripada kalangan mereka yang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-24. Pada ayat ke-24 Allah mengatakan, wa wujuhu yawma idzin basirah. Dan pada hari itu muka orang-orang yang kafir juga akan muram dan hodoh. Ya. Jadi selain wajah mereka di sana nanti di akhirat ada yang berseri-seri, indah, cantik, handsome, tetapi ada juga wajah orang-orang yang hitam, kusut, masam. Ya. Siapakah mereka itu? Mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Kenapa Allah Ta'ala buat wajah mereka di sana nanti masam, buruk dan lain sebagainya? Itu kerana suasana hati mereka. Jadi wajah yang muram, masam, itu
impak daripada keadaan hati mereka. Kerana apabila nanti orang-orang yang kafir ni menerima catatan amal perbuatan mereka semasa hidup dekat dunia, maka mereka amat berduka cita menyaksikan itu. Sebaliknya, orang-orang yang beriman ketika mana mereka menyaksikan catatan amal perbuatan mereka, mereka rasa amat bangga dan amat bahagia. Kenapa? Kerana mereka telah menemukan hasil daripada kepenatan mereka selama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kemudian Allah mengatakan sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka azab seksa yang membinasakan. Jadi dalam keadaan wajah mereka buruk, muram tu, ya, dalam keadaan mereka seperti itu, tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin lagi bahawa akan ditimpakan kepada mereka uqubatun syadidatun, azab seksa yang sangat keras, wa azabun alimun. Ya, falidzalika taghayyarat wujuhuhum wa abasat. Sebab itulah wajah mereka berubah. Ya. Kalau suasana hati manusia itu tak baik, biasanya dia akan berimpak kepada wajah. Akan nampak pada wajah tu bahawa dia sedang ada masalah. Ni bukan sekadar ada masalah besar. Apa dia? Mereka sekejap lagi akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Oleh kerana kederhakaan mereka, keingkaran mereka, kekufuran mereka semasa mereka hidup dekat dunia. So logiklah bila mana wajah mereka pada ketika itu muram, masam, buruk dan lain sebagainya. Kerana memang suasana hati mereka pada ketika itu sedang tidak dalam keadaan baik. Maka kita, kalau boleh, kita kena jaga keadaan hati kita ni. Ya, kita kena jaga supaya kita boleh melakukan banyak perkara. Kerana apabila suasana hati baik, maka wajah pun akan memancarkan keceriaan, semangat dan lain sebagainya. Maka insya-Allah urusan-urusan kita akan mudah. Ya, tetapi kalau suasana hati kita kacau, banyak masalah, maka itu juga akan berimpak kepada wajah kita. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, iaitulah ayat 26. Kalla idza balagatit taraqi. Sedarlah, jangan mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai kepada pangkal kerongkong. Kalla, sedarlah, janganlah lagi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Kenapa? Idza balagatit taraqi, kerana apabila roh dah sampai pada kerongkong, pada pangkal kerongkongnya, ada tulang dekat sini. Bila dah sampai roh dekat situ, waqila man raq, orang-orang yang hadir di sisi dia akan berkata, siapakah yang dapat menawar, yang meruqyah, mengubati? Ya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal wa qila man kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kalau dah sampai roh itu pada pangkal kerongkong ni, ada tulang dekat sini, maka akan dikatakan kepada dia, man raq, siapa yang boleh meruqyah, siapa yang boleh sembuhkan. Ayat ni ya'idhu ta'ala ibadahu bidhikri halil muhtar inda siyaq. Dekat sini Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada hamba-hambanya dengan menyebutkan keadaan orang yang hampir kepada kematian. Wa annahu idza balagati ruhuhu at-taraqi, iaitulah ketika mana roh dah sampai pada kerongkong. Hil izam, iaitulah tulang yang berada pada ni leher kita ni, pangkal pernafasan. Fahina idzin yashaddul karb, pada saat itu keadaan sangat dahsyat. Wa yatlubu kulla wasilatin wa sababin, dia akan meminta pelbagai wasilah pertolongan.
Yadhunnu ayyahsula biha syifa' wal rahah, dengan harapan dia mendapatkan ubat dan dapat berehat. Ya. Tetapi waqila man raq, akan dikatakan mayurqihi minar raqiyah, siapa yang boleh ruqyah, siapa yang boleh ubati. Ya. Li'annahum inqata'at amaluhum minal asbabil 'adiyah falam yabqa illa al-asbab al-ilahiyah walakin al-qada' wal qadar idza ahadtum wa ja'a fala maraddalah. Maka kalau dah sampai roh pada kerongkong, maknanya sekejap lagi Allah Ta'ala nak tarik. Tidak ada sesiapa yang boleh bagi ubat. Doktor pakar macam mana pun tak boleh. Sebanyak apapun harta dia tak boleh selamatkan dia. So oleh kerana itu, jangan lagi tertipu dekat dunia ni. Jangan lagi nak sibuk kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia, kejar dunia. Semakin kita kejar dunia, maka semakin jauh kita meninggalkan akhirat. Ya, saya ulang lagi sekali. Semakin jauh kita berlari mengejar dunia, maka semakin jauh pula kita berlari daripada kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat itu sesuatu yang pasti berlaku. Tidak ada sebarang keraguan padanya. Dan ini ditandai bahawa setiap manusia mati. Dunia ni bukan tempat kita buat selama-lamanya. Dunia ni dia hanya ibarat persinggahan bagi orang yang sedang bermusafir. Nanti sampai masanya dia akan pergi meneruskan perjalanan dia. Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Dulu kita berjalan pun tak pandai, dan boleh berjalan, boleh berlari dan lain sebagainya. Tetapi kita akan sampai kepada suatu masa nak berjalan pun susah. Jangankan berlari, nak berjalan pun susah. Ya. Itulah dia kehidupan dunia, al-ajilah, kehidupan yang segera. Maka orang-orang yang sudah hampir kepada kematian, roh itu sudah ada pada pangkal kerongkong dia, maka tak mungkin lagi ada sesiapa yang boleh mengubati dia. Kerana memang kematian tidak ada ubat. Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah Ta'ala tidak menurunkan satu penyakit, melainkan Allah Ta'ala turunkan satu ubat penawar dia. Kecuali apa? Kecuali kematian dan tua. Tua ni tak boleh kita cegah. Memang tiap hari kita akan semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Buat rawatan apapun pasti makin tua, percayalah. Dia nak habiskan berbilion-bilion wang ringgit dia pun, contohlah, sebab inginkan tetap nampak muda, tetap juga tak boleh. So tua tu tak ada ubat dia. Yang kedua, al-maut, kematian. Kematian juga tak ada ubat. Ya, maka berada di hospital paling bagus, ditangani oleh doktor yang paling bagus, tidak dapat memberikan satu jaminan bahawa seseorang itu akan dapat sihat. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhanna annahu al-firaq, dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu ialah saat perpisahan. Ya. Jadi orang-orang yang hendak meninggal dunia itu, wa dhanna annahu al-firaq, dia percaya, dia yakin bahawa kematian itu akan tiba kepada dia. Hari perpisahan dengan dunia ni akan sampai kepada dia. Kenapa? Dia dah rasa bahawa roh itu dah ada dekat sini, nak keluar dah. Tak ada sesiapa yang boleh selamatkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia pun yakin bahawa dia akan mati. Ya, dia akan mati. Okey, kita teruskan ayat yang berikutnya. Waltaffatis saqu bis-saq, serta kedahsyatannya bertindih-tindih. Ya. Maksudnya kedahsyatan ketika mana menghadapi nazak menuju kepada kematian itu sangat luar biasa. Waltaffatis saqu bis-saq, ai ijtama'atis syada'id waltafat, berhimpun di sana masalah-masalah yang dahsyat. Ya. Wa'adhumul amru wa sa'bil qarab wa uridu an takhrujar ruh allati allafat badan wa lam tazal ma'ahu. Ya.
Jadi ketika mana berlaku hampir kepada kematian tu, akan banyak sangat huru-hara pada ketika itu. Akan banyak sangat perkara-perkara yang berat pada ketika itu. Bertindih-tindih dia. Macam-macam dia datang. Ya. Kita teruskan ayat 30. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya. Maka kepada Tuhanmu saja pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Tak ada yang lain. Nak sembuh dah tak boleh. Ubat tak ada. Yang boleh mengubati juga tak ada. Maka ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau akan dibawa untuk menerima balasannya. Ya, kita akan diheret menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibawa ke sana. Ya, akan dibawa ke sana untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 31, fala saddaqa wala salla. Oleh sebab orang yang kufur ingkar tidak percaya akan hari kiamat itu, maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakininya, dan ia tidak mengerjakan sembahyang yang difardukan. Orang kalau dia dah tak percaya dengan kehidupan akhirat, fala saddaqa wala salla, maka dia tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui dan tidak akan mahu sembahyang. Ya, walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi dia akan mendustakan dan berpaling ingkar. Ya, walakin kadzdzaba wa tawalla. Fala saddaqa, tidak mahu membenarkan, wala shalla, dan tak mahu sembahyang. Bahkan walakin kadzdzaba wa tawalla, dia suka mendustakan dan berpaling ingkar daripada ayat-ayat Allah yang membicarakan kehidupan akhirat. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. Walaupun dia telah mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan negeri akhirat, dia pergi ke keluarga dia, kepada kawan-kawan dia, pada orang yang sama dengan dia. Laisa ala balihi syai', macam tak ada apa. Maka Allah Taala mengatakan, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Wahai orang yang kufur ingkar, sudahlah dekat kepadamu kebinasaan, sudahlah dekat, kemudian api nerakalah lebih layak bagimu dan lebih layak. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Ini kalimat wa'id, kalimat ancaman daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala datangkan secara berulang kali dekat sini untuk memperingatkan mereka-mereka yang tidak percaya akan hari akhirat dan sentiasa melakukan dosa dan tidak mahu menjalankan hukum hakam syariat Allah, bahawa sudah sangat dekat kepada mereka kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Taala sekalian, saya ingat sekadar ni saja kuliah kita pada hari ini. Saya sehinggakan ayat 35. Mungkin saya nak bagi sedikit kesimpulan berkenaan ayat-ayat yang kita baca. Pertama, antara punca yang menyebabkan mereka tidak percaya akan kehidupan akhirat ialah kerana kecintaan mereka yang melampau terhadap dunia, yang mana dunia ini ialah kenikmatan yang segera dapat dan segera berakhir. Ya, kita pun mesti menjauhi perkara ini. Jangan sampai kita terlalu gila dengan dunia, akhirnya kita lupa dengan akhirat. Ya. Yang kedua, mereka ini ialah orang-orang yang melupakan akhirat. Tadi cinta dengan dunia yang kenikmatannya segera, yang ni melupakan akhirat. Itu tadi saya sebut. Allah Ta'ala buat ini secara berganding, kerana ketika mana seseorang sangat mencintai dunia yang segera ni, dia akan lupa akan akhirat. Kenapa manusia sangat cinta dengan kehidupan yang segera? Kerana semua serba instan, serba segera. Segera dapat dan segera berakhir. Manakala akhirat, ramai yang tidak tertarik kerana dia kenikmatan yang kemudian. Lalu Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana keadaan orang di padang mahsyar. Di akhirat nanti ada wajah orang yang indah berseri-seri, bahkan mereka dapat melihat Allah Ta'ala. Siapakah mereka itu? Mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh, baik dalam hidup dia dan sebagainya. Sebaliknya akan ada wajah orang-orang yang hitam, masam, buruk dekat sana, iaitulah orang-orang
kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang banyak dosa, yang tidak menjalankan hukum hakam Allah Ta'ala dan tidak mempercayai apa yang sepatutnya mereka percayai. Kemudian Allah Ta'ala sebut bahawa kematian itu sesuatu yang pasti. Bahkan ketika mana roh dah sampai pada pangkal kerongkong ni, tidak ada sesiapa yang dapat mengubati kita sehingga akan kita dapat selamat daripada situ. Pada ketika itu akan menghadapi kesukaran yang luar biasa, dan pada itu juga menjadi awal kita dibawa menghadap Allah Ta'ala, ya, dan tak dapat lari daripada itu. Maka binasalah orang-orang yang tidak percaya akan hari akhirat, binasalah orang-orang yang tidak mahu menyembah Allah, binasalah orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.